Hai, nama saya Muhammad Azmi Bizulkifli, nombor matrik 269134. Saya akan menerangkan pengenalan berkaitan organisasi yang dipilih iaitu Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PEKSO. PEKSO merupakan sebuah agensi badan kanun di bawah Kementerian Sumber Manusia yang di mana ianya menyediakan perlindungan kesempatan sosial kepada para pekerja daripada kemalangan atau kecederaan yang berkaitan kerja atau penyakit pekerjaan. Konsep keselamatan sosial ini berteraskan tanggungjawab bersama menerusi pooling of resources, sharing of risk, and replacement of income, di mana ianya membantu seorang PEKSO yang mengalami kemalangan untuk mendapatkan faedah-faedah PEKSO berdasarkan sumber caruman yang dibantu oleh pecarum-pecarum PEKSO yang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan isu yang dihadapi dalam organisasi PEKSO berkaitan isu proses manusia iaitu budaya kerja silo. Budaya kerja silo merupakan istilah yang menggambarkan persekitaran kerja di mana terdapat jabatan yang berbeza dalam organisasi yang beroperasi secara tersendiri, iaitu pekerja di jabatan tersebut tidak mengambil tahu akan maklumat yang berada di jabatan lain walaupun berada dalam organisasi yang sama. Dari sudut contoh, pegawai A bertugas di bahagian penguatkuasaan manakala pegawai B bertugas di bahagian faedah, akan tetapi pegawai A tidak mengambil tahu akan maklumat yang berada di bahagian faedah kerana baginya tugas hakikinya berdasarkan di jabatannya sahaja. Kesan budaya silo ini boleh menyebabkan kurangnya inovasi dan kreativiti kerana pegawai mungkin terlalu fokus kepada matlamat jabatan mereka sendiri berbanding kepada matlamat keseluruhan organisasi. Selain itu, kesan budaya silo adalah kurangnya komunikasi dan kerjasama terhadap bahagian yang lain, iaitu anggota PEKSO hanya bergantung harap kepada person in charge bagi jabatan tersebut dalam memberikan penerangan atau menyelesaikan masalah kepada pelanggan kerana mereka beranggapan mereka tidak terlalu yakin dalam memberi penerangan, dijangka akan memberi maklumat kurang tepat kepada pelanggan. Oleh sebab itu, maka terjadilah budaya silo dalam organisasi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Saiful Nizam Beno. Nombor matrik saya 269138. Saya membincangkan tentang model kajian tindakan yang digunakan dalam PEKSO ini. Model kajian merupakan satu pendekatan kajian yang kita bersetuju macam mana kita nak menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam PEKSO ini. Jadi kami memilih model kajian bertindak sebagai salah satu langkah untuk mendiagnosiskan dengan PEKSO. Yang pertama, kami mengenal pasti masalah. So, masalah ni adalah amat penting untuk kami mengenal pasti apakah punca-punca masalah itu. Nombor yang pertama. Nombor dua, kami menggunakan perundingan dengan pakar sains tingkah laku. Kami menjemput beberapa pakar untuk hadir dan kami buatkan satu perundingan dengan pasti apakah masalah tentang behavior ataupun tingkah laku di dalam organisasi PEKSO ini. Yang ketiga, kami mengumpul data dan diagnosis awal. Ini adalah peringkat yang ketiga di mana semua data-data kami akan kumpulkan dan kami akan buat satu diagnosis awal. Nombor empat, kami akan dapatkan maklumat last daripada kumpulan dan juga pelanggan. Ini adalah yang penting supaya ini adalah maklumat balas yang kita buat melalui cara soalan-soalan yang kita hantar kepada para pekerja dan juga staf. Yang kelima adalah kami mendiagnosiskan isu bersama. Maknanya kami akan kumpulkan semua sekali isu ni dan kami akan duduk dan kami akan berbincang tentang isu apa yang berlaku. Yang keenam, kami merancang pelan tindakan bersama. Ini adalah pengamal OD perlu merancang pelan tindakan bersama yang meliputi persetujuan kumpulan dan dalam PEKSO ini. Dan nombor tujuh, kami melaksanakan tindakan yang mana setelah kami rancang, kami akan melaksanakan beberapa tindakan mengikut jadual-jadual yang kami telah tentukan dan kami tetapkan. Ini mengikut juga pada tempoh masa dan kita juga tindakan-tindakan ini dibuat oleh beberapa pihak yang kita lantik untuk menjalankan tindakan yang sewajarnya. Dan yang terakhir, nombor 8, kami mengumpul data selepas tindakan. Maka dengan data yang kami dapat hasilkan, itulah kami akan kumpulkan, kami akan wujudkan dalam bentuk statistik dan kami akan jadikan sebagai kami punya input untuk kami berbincang pada peringkat yang seterusnya. Hai, saya Nur Diana Isma menerangkan perincian diagnosis yang dilakukan di setiap peringkat.
Terdapat 3 peringkat iaitu organisasi, kumpulan dan individu yang dititik beratkan secara menyeluruh. Peringkat organisasi. Pada peringkat organisasi, tujuan mendiagnosis adalah untuk menilai permasalahan yang berlaku terhadap ketidakcekapan dalam organisasi perkeso. Ianya merangkumi 3 bahagian iaitu input, komponen reka bentuk dan output. Input dalam organisasi perkeso terbahagi kepada 2 jenis persekitaran, iaitu persekitaran umum dan persekitaran kerja. Bagi persekitaran umum ini mencakupi dalam pelbagai kategori seperti politik, ekonomi, teknologi dan sosial. Bagi persekitaran kerja pula terdapat beberapa tekanan yang akan memberikan kesan kepada perkeso, iaitu pelanggan, pembekal, pesaing dan lain-lain. Di perkeso, organisasi ini kebiasaannya menerima pelbagai jenis pelanggan yang mencarum di organisasi ini. Komponen reka bentuk. Struktur merupakan cara organisasi membuat pembahagian sumber-sumbernya seperti pekerja, keuangan, peralatan kepada satu jabatan. Fungsi bahagian di dalam organisasi. Strategi perkeso ini merangkumi misi, visi dan objektif yang ingin dicapai di dalam organisasi. Tambahan pula, cara sesebuah organisasi menguruskan proses manusia, mereka juga termasuk dalam salah satu strategi. Budaya adalah norma dan tingkah laku yang dikongsi oleh pekerja dalam sesebuah organisasi. Maka budaya ini merupakan imej yang ditonjolkan oleh pekerja perkeso dalam bekerjasama sesama pekerja dalam organisasi serta berhadapan dengan pelanggan. Teknologi di dalam sesebuah organisasi adalah perkara yang penting kerana sesuatu input akan ditukarkan menjadi output melalui kaedah teknologi. Output di dalam peringkat organisasi, output bertujuan untuk menilai dan meneliti akan kelancaran sesebuah organisasi. Output di dalam organisasi merangkumi produktiviti kerja yang lebih efisien, memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan. Peringkat kumpulan. Input di bawah peringkat kumpulan merupakan bentuk bahagian atau jabatan itu ditubuhkan dan berfungsi. Komponen reka bentuk terdiri dari 3 bahagian seperti yang dinyatakan di bawah. Kejelasan maklumat. Sebagai pekerja, mereka perlu fahami dengan jelas mengenai matlamat perkeso dengan baik agar tidak tersasar daripada landasan ketika mereka melakukan kerja di dalam satu atau luar organisasi. Fungsi kumpulan. Kumpulan berfungsi apabila perhubungan sesama pekerja bekerjasama dalam melakukan kerja berpasukan di dalam sesebuah organisasi. Fungsi kumpulan ini akan dilihat sejauh mana persaingan di antara mereka serta konflik yang berlaku. Struktur tugasan. Penstrukturan tugasan adalah dalam organisasi amat penting kerana melalui tugasan yang diberikan oleh pekerja perkeso menunjukkan keupayaan mereka dalam membuat tugasan dan tidak bergantung harap kepada ketua organisasi mereka. Output. Di bawah output, cara pekerja bekerjasama dalam pasukan melalui bahagian atau jabatan dalam mencapai kata sepakat dalam membuat sesuatu keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga masalah itu diatasi dengan baik. Peringkat individu. Individu merangkumi pekerja di dalam organisasi perkeso yang berdasarkan jawatan yang dipegang serta perwatakan mereka semasa menjalankan tugas. Input dalam kategori individu meliputi personaliti individu. Komponen reka bentuk, identiti kerja. Identiti kerja bagi seorang pekerja di sesebuah organisasi itu mempunyai rasa tanggungjawab atas kerja yang perlu dilaksanakan. Autonomi ini bermaksud kuasa atau kebebasan seseorang pekerja terhadap bidang kerja yang dilakukan tanpa sebarang kawalan daripada pihak atasan semasa melaksanakan tugasan. Kemahiran individu merangkumi kebolehan yang pekerja miliki. Di perkeso terdapat majoriti pekerja mempunyai kebolehan yang tersendiri iaitu bidang penyampaian ceramah di halayak ramai, public speaking, kemahiran berunding, multitasking terhadap tugasan.
Signifikan kerja. Signifikan kerja ini meliputi imej atau impak kerja seseorang pekerja terhadap pekerja lain, sama ada kerja yang dilakukan itu baik maupun sebaliknya. Output. Output iaitu satu produktiviti atau hasil kerja seseorang individu bertujuan untuk menilai apa bidang tugas yang dilaksanakan seperti prestasi kerja. Saya Nurul Intan Juliza binti Jaafar, nombor matrik 269246. Saya akan menceritakan kaedah menganalisis data. Kaedah kualitatif. Di bawah kategori kaedah kualitatif, analisa kandungan merupakan kaedah ini menggunakan elemen seperti perbincangan kumpulan yang terlibat di dalam kajian. Oleh itu, kami akan mengajukan soalan kepada pihak pengurusan di Perkeso tentang masalah yang mereka hadapi di dalam organisasi. Kami juga berbincang dengan mereka akan punca-punca berlakunya permasalahan tersebut dalam tempoh masa untuk menyelesaikan agar masalah itu diatasi dengan segera. 4 pelaksanaan intervensi yang berkesan. Pertama, perubahan struktur organisasi. Kedua, perubahan teknologi. Ketiga, perubahan pekerja. Keempat, perubahan budaya organisasi. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syahira binti Sujangi, nombor matrik 269383. Saya akan menerangkan 7 langkah di cadangan dan bagaimana ia akan dilaksanakan intervensi perubahan persidangan. Langkah pertama, membentuk satu jawatan kuasa pelaksana. Langkah kedua, melaksana persidangan. Langkah ketiga, perbincangan berkumpulan. Langkah keempat, perbincangan kumpulan besar. Langkah kelima, perbincangan kedua kumpulan kecil. Langkah keenam, mengenal pasti keutamaan. Dan langkah ketujuh, melaksanakan tindakan. Terdapat 4 halangan-halangan perubahan yang dijangka dihadapi. Yang pertama, kelemahan pemimpin. Yang kedua, sistem komunikasi yang lemah. Yang ketiga, tiada perbincangan di antara pihak pengurusan dan pekerja. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, sering berlaku konflik. Assalamualaikum, saya Hafizah binti Zainal Abidin, nombor matrik 269328. Tindakan-tindakan mengatasi halangan perubahan. Pertama, pembinaan pasukan. Yang kedua, penstrukturan semula organisasi. Kesimpulan yang dapat diulaskan, budaya siloh dalam kalangan pekerja dalam organisasi boleh membawa beberapa kesan negatif yang boleh menyebabkan pelbagai faktor. Maka dengan itu, tindakan melakukan diagnosis merupakan aktiviti yang penting dalam menguruskan perubahan terhadap isu budaya siloh yang timbul dalam organisasi. Dari langkah intervensi dilakukan. Dari situ, kelemahan dalam organisasi yang perlu diperbaiki. Sekian, terima kasih.